مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sidang jemaah yang dikasihi, kita pada malam ini akan terus meneliti hadis-hadis yang terhimpun dalam kitab ini. Itu 60 hadis sultaniah, hadis-hadis tentang penguasa. Penguasa di mana orang-orang yang ada kuasa mengatur urusan umat, ya, pemerintah. Ya. Maknanya orang yang memegang jawatan-jawatan dalam kerajaan, kalau bahasa kasarnya lah. Jadi pemerintahan dalam Islam ada garis panduannya daripada Al-Quran dan Sunnah, dan ini adalah sebahagian daripada perkara-perkara yang perlu kita fahami, ya, bagaimana pemerintahan, penguasaan syariat itu dilaksanakan. Hadis pada malam ini adalah hadis yang ke-29 dan 30, dan sebelum kita meneliti hadis itu, sebenarnya pada malam ni hadisnya berkenaan dengan provision of dealing with land unjustly, ataupun dalam bahasa Melayu Indonesia kita terjemahannya dalam bab larangan berlaku curang dalam pemanfaatan tanah. Ini pengurusan tanah, kalau berlaku curang bagaimana akibatnya, nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Baik, sebelum daripada itu, sebagai mukadimah, saya ingin mengajak kita melihat, meneliti satu ayat daripada surah Fatir yang mengingatkan kita mengenai amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ja'alakum khalaifa fil ardh faman kafara fa'alaihi kufruh wala yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Sadaqallahul azim. Okey, Abang Nadine, bacakan terjemahan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka yakni akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jazakumullah khairan. Baik, kita perhatikan semula ayat ni secara mendalam mengikut kaedah bahasa Al-Quran, terjemahan perkata yang dalam sesi pembelajaran kita, ya, asas bahasa Al-Quran. Kaedah yang kita sama-sama kongsikan begini. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh. Huwa, dia. Jadi perkataan huwa itu dia, mana merujuk kepada Allah Ta'ala. Huwa itu dia, itu Allah Ta'ala. Allazi yang, pihak yang. Jadi allazi ini yang untuk satu pihak. Maknanya Allah Ta'ala, dia yang Maha Esa. Dialah yang ja'ala, telah jadikan ia, kalau bahasa kita pun boleh terjemah, telah menjadikan oleh ia, kum akan kamu, khalaifa, khalifah, ya, khalaifa, khalifah, fi, di, ya, al-ardi, bumi itu. Jadi Allah Ta'ala, dia dah membuat ketentuan, ketetapan. Allah telah mentakdirkan kita semua, manusia ni, Allah kata Allah jadikan kita ni sebagai khalaifa fil ardh, khalifah di bumi. Jadi yang dikatakan khalifah ni adalah kelompok yang bersilih ganti, tak pupus, itu manusia, ya. Dan kita diberi amanah untuk melaksanakan aktiviti kehidupan di atas muka bumi
mengikut peraturan yang Allah telah tetapkan. Jadi ada peraturan yang Allah telah tetapkan. Itu yang kita kata syariat, ataupun din dalam bahasa lain. Allah beri kita way of life, ad-dinul Islam, untuk kita laksanakan, amalkan sebagai khalifah di atas muka bumi. Faman kafara fa'alaihi kufru. Fa tu maka, man sesiapa, kafara telah kufur ia. Jadi dalam terjemahan Melayu Indonesia ni dia guna kafir. Barang siapa yang kafir. Kufur maknanya engkar. Tidak memberikan kepatuhan, ketundukan kepada peraturan yang Allah telah tetapkan. Jadi tahap kekufuran dia, keingkaran dia tu, maka kita kata kena diperhatikan. Kerana ada keingkaran ataupun pelanggaran, ketidakpatuhan sampai boleh merosakkan iman dan akidah. Itu bahaya. Ada juga dia buat salah, kufur, engkar ataupun tidak mendapati, yang merupakan dosa besar, ada yang dosa kecil. Tetapi yang paling bahaya kalau engkar kepada perintah Allah, engkar kepada syariat Allah, tidak menepati apa yang Allah telah tetap dan syariatkan. Kalau dalam aspek keimanan, kalau dalam aspek-aspek yang boleh merosakkan iman, itu bahaya. Maka barang siapa yang telah kufur ia, fa maka alaihi atasnya kufur, kekufuran hunya. Maka dia akan menerima akibat daripada kekufuran yang dia buat itu. Jadi sebenarnya dia menzalimi diri. Menzalimi diri dia sendiri. Bila kufur, engkar, maka dia menginaya diri dia sendiri. Dia menyusahkan diri sendiri. Jadi fa'alaihi kufruh, maka atasnya lah akibat kekufurannya. Wala yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta. Wa dan la tiadalah. Yazidu ia menambah. Ia bertambah. Al-kafirina, akan orang-orang kafir itu, kufruhum, oleh kekufuran mereka, kufru kekufuran hum mereka, anda di sisi Rabbihim Tuhan mereka, illa melainkan maqtan, kemurkaan Allah. Yang bertambah kepada orang kafir, kepada orang yang ingkar tu, akibat kekufuran mereka tu, di sisi Allah Ta'ala bertambah murka, mendapat kemurkaan Allah. Bertambah, kita kata dosa, maka bertambahlah siksanya. Na'udzubillah, azabnya. Maka barang siapa yang kufur, engkar, maka dia akan menerima akibatnya. Dan Allah kata yang menambah kepada mereka ni adalah kemurkaan Allah. Bila Allah murka, maka lagi dahsyatlah azabnya. Dari dahsyatlah kesiksaannya, kesengsaraan yang akan dihadapi. Seterusnya, wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Wa dan la tiadalah, yazidu ia menambah, al-kafirina kan orang-orang kafir itu, kufruhum, kekufuran mereka. Jadi kekufuran mereka tu yang menambah kepada mereka apa? Illa melainkan khasara, kerugian. Bertambah rugi lagi lah. Bukan bertambah untung, bertambah rugi. Maka di sinilah kita nak mengingatkan diri kita bersama. Amanah besar sebagai khalifatullah fil ardh. Ini bukan perkara kecil dan tak boleh dibuat main-main. Jangan diremehkan. Ini perkara besar. Dan sebagai khalifah Allah di atas muka bumi, kehidupan kita ni Allah mahu supaya dia dijadikan pengabdian diri kepada Allah, maka dikatakan ibadah. Ayat lain Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah telah aku ciptakan jin dan manusia itu
ya, melainkan untuk apa? Illa liya'buduni, supaya mereka mengabdi diri padaku. Mengabdi diri beribadah. Dan kita mahu kehidupan kita ni, semua yang kita buat menjadi ibadah, ya. Maka untuk itu memerlukan ilmu. Apatah lagi apabila diberi amanah tanggungjawab yang besar, yang kita nak bincang malam ni. Bila orang tu ada kuasa, kekuasaan yang dia ada, dia buat apa? Kalau dia mengkhianati amanah tanggungjawab, maka rugi dan beratlah akibatnya nanti, ya. Baik jemaah sekalian, itulah sebagai mukadimah meneliti ayat surah Fatir ini. Maka kita kena berusaha untuk mendapatkan ilmu bagaimana nak melaksanakan amanah tanggungjawab yang besar ini. Maka kita kena tahu bidang kuasa sebagai individu, bidang kuasa dalam kedua keluarga sebagai ketua keluarga, ya, ahli keluarga, bagaimana juga bidang kuasa yang ada di peringkat masyarakat, komuniti, begitu juga dalam organisasi, dan yang lebih penting adalah bila orang yang memegang teraju kekuasaan pemerintahan, kerajaan. Maka ini kerajaan, para penguasa yang mempunyai bidang kuasa untuk menerapkan peraturan. Kalau dia menerapkan peraturan dan syarat Allah, untunglah, alhamdulillah. Tapi kalau di sebaliknya, yang bukan Islam, bukan ajaran Islam, bukan dari syariat Islam, kalau itu yang diterapkan dan dikuatkuasakan, alangkah ruginya, ya. Maka pada malam ni kita nak melihat bagaimana huraian mengenai dengan, ya, orang-orang yang dia ada kuasa dan kemudian dia mengkhianatinya. Baik, kita tengok hadis yang ke-29, ya, dalam tajuk besar dia, larangan berlaku curang dalam pemanfaatan tanah. Dia nak manfaatkan tanah tu tidak boleh curang, tidak boleh berlaku tidak amanah. Baik, hadis yang ke-29. Ini diambil matan hadis yang kita kata dia terus fokus, ya. Ini hadis riwayat Bukhari ini, ya. Kata Nabi SAW, man zalama qila shibrin minal ardi tuwiqahu, ya, tuwiqahu min sab'i aradin. Hadis ni bermaksud barang siapa yang berlaku zalim dengan merampas sejengkal tanah, maka ia akan dikalungi dengan tanah sebanyak 7 lapis bumi. Baik, man zalama, man tu sesiapa, atau man orang yang zalama telah berlaku zalim, dia telah berlaku zalim. Qida shibrin, qida ni kalau tengok dalam kamus dia panggil ukuran, ya, ukuran sejengkal. Minal ardi, daripada bumi itu. Jadi dia buat tak betul dalam mengatur uruskan bumi yang dia amanahkan ini, tanah yang dia amanahkan, ya. Walaupun seukuran sejengkal. Jadi macam mana dia buat tak betul, walaupun sedikit, maka ini yang kita kena faham bagaimana pengurusan tanah di dalam Islam. Maka kalau dia salah uruslah, tak kira dengan dia merampas sejengkal ataupun dia mencuri, dia menyalahguna kuasa dia dalam menguruskan tanah ni. Jadi walaupun sedikit, ya, yang diuruskan daripada bab ataupun daripada perihal tanah yang Allah amanahkan ni, ya, maka tuwiqa, dibelenggukan, dipakaikan macam kalung ataupun rantai, ya, dirantaikannya min daripada 7 aradin, ya, bumi-bumi atau tanah-tanah. Jadi nak menunjukkan beratnya nanti, ya, nanti kena belenggu.
Tu yang kalau sini terjemahan dikalungi dengan tanah. 7 bumi. Maknanya satu siksaan, satu azab yang sangat menyakiti. Sangat sangat berat. Maka ini adalah warning daripada Rasulullah SAW supaya apa? Jangan berlaku zalim, jangan mengkhianati pengurusan tanah ni walaupun sejengkal, walaupun ukuran sejengkal, nanti kesudahannya berat, dibelenggu, dirantaikan, dikalungkan dengan keadaan yang dahsyat, 7 bumi, dikalungkan 7 bumi, nak tunjukkan bahawa beratnya nanti di hari kemudian, dia punya azab siksa yang dijanjikan. Nauzubillah. Hadis yang terkait juga mengenai perkara yang sama, itu hadis yang ke-30. Kata Nabi SAW, man akhadha minal ardi syai'a bighairi haqqihi usifa bihi yawmal qiyamati ila 7 aradin. Ini hadis Bukhari juga. Barang siapa yang merampas sebidang tanah tanpa hak, maka pada hari kiamat nanti ia akan ditenggelamkan dengannya hingga 7 lapis bumi. Ini kita tengok terjemahan perkata, man tu seseorang, akhara telah mengambil minal ardi daripada bumi itu syai'an sesuatu bighairi haqqihi dengan tanpa hak. Jadi orang yang dia ambil daripada tanah, ambil daripada bumi sesuatu yang bukan hak dia. Ini sebab kita kena faham, di bumi ini Allah beri kita tempat tinggal dan bekalan. Ayat lain dalam Al-Quran Allah beritahu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan bagi kamu di bumi itu mustaqarrun tempat tinggal, wa mata'un ila hin, dan juga bekalan bagi tempoh masa tertentu. Maka bekalan-bekalan yang ada dalam perut bumi, yang ada di bumi, yang zahir, kalau di perut bumi itu kita tahu lah, biji, minyak, macam-macam, tembaga, galian-galian, mineral dan juga batu permata termasuklah. Maka dia ambil tanpa haknya. Khusifa bihi, ditenggelamkan dengannya. Khusuf ni kalau sini dia menggunakan apa? Ditenggelamkan. Jadi ditenggelamkan dengannya yaumul qiyamah, di hari kiamat, ila kepada 7 aradina, bumi-bumi itu. Maka bumi 7 lapis. Kita selalu dengar 7 petala langit, 7 petala bumi. Maknanya bumi ini pun berlapis-lapis. Maka apa yang Nabi beritahu, orang yang dia merampas, dia mengambil sesuatu, bukan sebidang tanah je, maknanya hasil bumi, tanah tu sendiri, keluasan tanah, bukan hak dia. Dia ambil, dia salah gunakan kuasa dia, ambil tanah, ambil hasil daripada perut bumi. Jadi nanti dia akan ditenggelamkan dengannya di hari kiamat sampai ke 7 lapis bumi. Maka dahsyatnya kesengsaraan azab yang yang diperingatkan oleh Rasul SAW dalam mengatur urusan tanah ni, jangan main. Baik, apa ulasan dia? Kita tengok catatan yang ada di sini, penjelasan. Pada hakikatnya, merampas tanah milik seseorang dengan kekerasan tanpa hak yang dibenarkan syariat,
merupakan satu perbuatan yang diharamkan. Jadi merampas tanah milik orang. Jadi kita tahu dipanggil apa ni, sebagai individu kita diizinkan oleh syariat, diizinkan oleh syarak untuk memiliki tanah. Dan macam-macam cara lah pemilikan tanah tu boleh dapat kepada seseorang, sama ada macam dihadiahkan kepadanya ataupun dia beli ataupun diberi hadiah. Maka tak boleh orang pergi rampas tanah ataupun kita pemilikan tanah tu dimiliki, maka satu orang tu rampas. Mentanglah dia kuasa contohnya. Maka merampas tanah milik seseorang dengan kekerasan tanpa hak yang dibenarkan syariat itu merupakan satu perbuatan yang diharamkan. Jadi jangan kita terlibat, jangan kita buat mengambil tanah milik seseorang lain dengan tanpa hak. Bukan dengan hak, bukan dengan atas kebenaran. Maka ini dilarang. Riwayat kedua menjelaskan hadis tadi, riwayat kedua menjelaskan apa yang dimaksud dengan kezaliman. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis pertama, mengambil tanah atau segala sesuatu yang berada di atas tanah atau dalam perut bumi dengan kekerasan atau tanpa hak. Jadi dalam aspek ini yang kita nak kena faham, bukan isu tanah saja, tetapi apa yang terkandung dalam tanah. Contohnya Allah Ta'ala telah jadikan di perut bumi itu, di sesuatu kawasan ada hasil minyak contohnya. Maka minyak ni kita tahu banyak, bukan sikit maka dianya milik siapa? Dia milik orang ramai, milkiah amah. Maka tak boleh diberi kepada individu tertentu saja atau kelompok tertentu saja, ataupun dihalang umat daripada mendapat hak mereka. Maka berat bagi orang yang dia merampas, mengambil milik orang ramai atau milik individu, mengambil sesuatu yang kan bukan hak dia. Dia tak berhak tapi diambil. Ini satu perbuatan yang diharamkan. Jadi dalam hal ini itu kita kena tahu dalam Islam bagaimana pemilikan umum itu telah pun disyariatkan, telah ditetapkan. Contohnya Rasulullah SAW ada beritahu, sudah pernah baca hadis al-muslimun, ada yang kata an-nas syuraka fi thalath, mereka berkongsi tiga perkara, al-ma, air, wal kala, padang lagut, wan nar, dan api. Begitu juga kita tahu ada hadis bagaimana Rasulullah SAW ketika membagikan tanah kepada sahabat, mula-mula dia telah terberi kepada seorang sahabat tu tanah yang mengandungi garam yang banyak. Maka bila ada sahabat lain mengingatkan ya Rasulullah, di situ tanah Lot tu ada banyak garam, yang mana garam ni banyak mengalir macam air. Maka orang tahu, Rasul pun tahu, semua sahabat tahu, garam ni semua orang berhajat memerlukannya. Maka Rasul tak jadi bagi, dia kata, okay, pulangkan balik tanah tu, ambil tanah lain. Kerana di situ ada milik orang ramai yang perlu diatur urus oleh negara, supaya hasil itu dapat dikembalikan kepada rakyat, kepada orang ramai. Ini kerana milik orang ramai. Maka kalau sesiapa yang ambil hak orang ramai, mengambil sesuatu tanpa hak, mengambil alih tanah atau segala sesuatu yang berada di atas tanah dengan kekerasan atau tanpa hak, maka ini satu kezaliman yang besar ni. Bahaya. Baik, yang C pula Aisyah meriwayatkan ucapan Rasulullah SAW tersebut ketika beliau mendengar ada sebuah perselisihan mengenai sebidang tanah antara Abu Salamah dan salah seorang dari kabilah. Jadi hadis tadi riwayatnya Aisyah meriwayatkan
Rasul bagi tahu mengenai urusan tanah tadi. Ya. Jadi kalau siapa yang ambil bukan haknya, sama ada dia kita kata dia pencuri ke ataupun dia buat keputusan-keputusan yang sebenarnya menzalimi orang yang berhak ke atas tanah tu, maka berat dia punya ancaman tu. Maka dari itu diharamkan menyerahkan tanah milik kaum muslim meskipun sejengkal kepada penjajah asing. Ini pula kita tengok makro level lah. Mana mungkin nak serahkan tanah milik kaum muslimin kepada para penjajah. Kerana hal tersebut termasuk dalam kondisi yang disebutkan oleh hadis di atas. Jadi pernah ya kita teringat bagaimana tegasnya khalifah masa tu daripada Sultan Abdul Hamid, saya ingat saya. Sultan Abdul Hamid, Sultan Majid, Sultan Abdul Hamid. Ketika Yahudi nak beli tanah kaum muslimin di Baitul Maqdis, di bumi Palestin. Dia kata, tanah ini adalah wakaf ataupun ini hak kaum muslimin. Mana mungkin dia nak jual. Bagi dia, biarlah dia sanggup mati daripada dia menjual, menyerahkan tanah milik kaum muslimin ini kepada Yahudi, Zionis, penjajah. Dia kata, no way. Dia tak akan mengkhianati akan amanah sebagai ketua negara orang Islam, ya. Bahkan negara Islam waktu kerajaan Islam waktu tu, itulah kita pusat pemerintahan terakhir sekali adalah di Turki. Maka ketika Sultan Abdul Hamid di-approach ataupun didatangi oleh Yahudi yang ingin membeli tanah-tanah yang sedang diduduki oleh kaum muslimin, maka dia tak serahkan, ya. Dan hari ini kita lihat apa yang berlaku di negeri kaum muslimin, termasuklah di bumi Palestin, bagaimana tanah-tanah orang Islam kita, ya, telah dirampas, diambil oleh Zionis. Maka memanglah mereka tu buat benda yang haram, dan mereka bila kita tidak beriman satu hal, memang bawa ke neraka. Bila dibuat perkara-perkara yang juga menambah kesalahan lagi, maka kesalahan tu pun nanti akan dikenakan akibatnya di hari kemudian nanti, ya. Maka lagi banyaklah, ya, lagi teruklah azab kesengsaraan yang akan menimpa kepada mereka, ya. Jadi jemaah sekalian, ini pesan Nabi SAW, pesan Rasul SAW dalam hal pengurusan tanah. Jadi dalam hal pengurusan tanah hari ini, kita kena lihat balik, ya, apakah yang dilaksanakan ini menepati syariat ataupun tidak. Dan bila kita lihat secara umum, kita tahu banyak pengkhianatan berlaku. Contohnya macam kita katalah, tanah Melayu ni wilayahnya dah dipecah perintah. Kemudian Singapura pun ada orang-orang yang berkuasa ketika tu serahkan Singapura kepada para penguasa yang bukan Islam dan terpisah pula daripada wilayah kaum muslimin. Kita ingat status tanah di dalam Islam ni apabila dah menjadi sebahagian negara Islam, maka itu adalah hak kaum muslimin, ya, dan hendaklah ditadbir urus, diperintah oleh para penguasa, diterapkan syariat sentiasa. Maka tak boleh serah pada musuh, setuju dengan musuh kerana mendapat habuan dunia ataupun apa yang semacam dengannya, ya. Maka diharamkan menyerah tanah milik kaum muslimin kepada penjajah asing. Di dalam hal ni yang kita kata dunia umat Islam kita hari ini telah pun dipecah perintah, dilemahkan, tidak bersatu. Sepatutnya bersatu di bawah kenegaraan Islam, tapi hari ini berkecai habis dah. Maka kaum muslimin kena sedar dan kita kena berusaha untuk menegakkan semula, ya,
sistem pemerintahan Islam, cara pengurusan Islam. Sebab apa? Bila kenegaraan Islam tu, para penguasa dia akan menerapkan syariat Islam. Ya. Jadi syariat Islam ni bukan dalam masalah ukubat saja, ya, bukan masalah hudud saja, dalam semua perkara, ya, dalam semua perkara. Baik, di sinilah kita kata huraian ringkas tadi dalam bab apa? Bagaimana pengurusan tanah dan juga pengurusan wilayah kaum muslimin. Kita tengok terjemahan dalam bahasa Inggerisnya. If anyone oppresses someone else, even to the extent of a piece of land measuring a hand's width, his neck will be encircled with it from the seventh earth. Ini dalam bahasa Inggeris terjemahan. Whoever takes, hadis yang kedua tu, whoever takes anything from land without right, takes anything from the land without right. Mana bukan dengan haknya. Ya. Orang macam tu, kata Nabi apa? Will be sunk with it until the seventh earth on the day of judgment. Jadi di hari kemudian besok akan ditenggelamkan. Ya. Dia akan dibelenggu dan ditenggelamkan dengan bumi. Ya. Sampai ke 7 lapis bumi. Na'udzubillah. Baik, jemaah sekalian, itu adalah hadis yang terkait. Sebenarnya saya bila tadi sempat meneliti, ada banyak hadis-hadis tentang pemimpin yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ada kitab hadis yang himpunan hadis-hadis mengenai pemimpin juga. Ya. Ini dikeluarkan oleh Yusim. Jadi dalam hadis ni ada diterangkan bahawa pemimpin penipu diharamkan syurga. Menipu termasuklah tidak amanah dalam pengurusan tanah tadi. Ya. Jadi dalam hadis an Maqil bin Yasar, ya, Al-Muzaini. Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah. Kata ini sahabat meriwayatkan daripada Maqil, ya, Maqil bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba yang diberikan tanggungjawab untuk memelihara rakyat sedangkan dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan baginya syurga. Jadi tengok tu, menjadi para penguasa memegang, ya, amanah pemerintahan bukan perkara yang mudah, perkara berat ni. Apatah lagi dia diamanahkan untuk memelihara rakyat, tapi dia dalam keadaan menipu rakyat. Menipu rakyat ni yang dalam hadis punya huraian ni panjang, ya, macam-macam cara penipuan, termasuk dan juga dalam pengurusan tanah-tanah, pengurusan sumber-sumber alam, sumber-sumber bumi. Maka mengurusan urusan umat ni, mengatur urusan umat ni, dia mestilah, ya, bersetuju ataupun dia diakadkan untuk menerapkan syariat Islam. Tak boleh selain daripada itu. Maka kalau dia tak laksanakan amanah besar ni, tak menerapkan syariat Islam dalam kita kata jabatan yang dia telah dipertanggungjawabkan, maka nanti berat kesudahannya nanti di hari kiamat, di hari kemudian. Yamutu wa huwa ghashun. Dia mati, di hari dia mati dalam keadaan dia tu menipu. Menipu siapa? Li ra'iyati, bagi rakyatnya. Illa haramallahu alaihim jannah. Maka
Allah mengharamkan ke atas dia tu syurga. Jadi kita tak mahu jadi golongan macam ni, ya. Jadi kalau tengok ulasan ni panjang. Mana hadis ini menjelaskan kepada kita tentang amaran Rasulullah SAW kepada pemimpin Muslim yang menipu rakyatnya. Menurut Qadhi Iyad, yang dimaksudkan dengan larangan menipu kaum muslimin ini adalah larangan mengkhianati hak-hak yang seharusnya ditunaikan ke atas mereka. Jadi itu kata dia menipu, kenapa? Ada kuasa tapi tidak melaksanakan, tidak menunaikan hak-hak kaum muslimin. Maka kita tahu kalau pokoknya adalah penerapan syariat Allah. Bukan kalau main-main, ya. Jadi termasuklah bila dia tak menerapkan syariat Allah, maka pengurusan tanah pun dikhianati. Macam-macam lah pengkhianatan berlaku, baik dari sudut ekonominya, dari sudut pendidikannya. Kalau ekonomi mesti ekonomi Islam, kalau pendidikan mesti pendidikan Islam. Maka hak kita, hak kaum muslimin ini diterapkan sistem pendidikan Islam tak berlaku. Maka kejahilan berlaku yang sangat dahsyat. Sehingga umat Islam tak kenal kitab Allah, tak kenal sunnah Rasulullah, tak kenal syariat Islam. Dan ini sangat mendukacitakan. Ramai kaum muslimin kita hanyut dalam keadaan kejahilan. Maka diterapkan sistem yang salah, maka lagi berat lagi. Makin kita kata banyak dosanya. Allah sebut dalam Quran, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami biarkan mereka dalam kedurhakaan mereka itu buta terabur-abur. Maka makin banyaklah kesalahan, makin banyak dosa, nanti makin beratlah azab di hari kemudian nanti, ya. Jadi dalam bab inilah kita kata tak mahu kita, ya, menjadi orang yang mengkhianati amanah. Jadi yang dikatakan menipu, ya, rakyat, menipu kaum muslimin, tidak mengambil berat tentang perundangan Islam. Ini Qadhi Iyad beritahu tu. Ni bab perundangan kita bukan perundangan Islam. Mahkamah pun bukan mahkamah Islam. Dan dia kata ini semua dah bagus. Ini menipu. Atau mengabaikan hak-hak orang Islam. Dia kata hak-hak orang Islam ni macam-macam. Bukan main, ada milkiah ammah, milik orang ramai yang patut diatur urus supaya ain manfaatnya dikembalikan kepada umat, kepada citizens. Dan Allah telah beri kekayaan yang abundant, sangat banyak di negeri-negeri kaum muslimin. Kekayaan, ya, termasuklah emasnya, termasuklah minyaknya, termasuklah tembaganya, batu permata, macam-macam. Bijih, macam-macam bijih. Termasuklah balak-balaknya, airnya. Tetapi kalau tak diurus dengan syariat Islam, maka itu satu pengkhianatan. Itu satu penipuan. Tidak memelihara keselamatan mereka. Kita tahu masalah keselamatan, keamanan. Amanul Islam, amanul bilad bi amanil Islam. La bi amanil kufr. Aman negara itu dengan aman Islam, bukan dengan aman kufur. Hari ini looks like aman tapi bukan dengan Islam. Bukan dengan syariat Islam. Ini bahaya. Ya. Jadi tidak memelihara keselamatan mereka. Bahkan kita tengok kaum muslimin yang ditindas, dibom, dibunuh, ditumpahkan darah. Tak kira lah, ya, sama ada di Syrianya, di bumi Yaman ke Afghanistan. Maka keselamatan mereka tak terpelihara dan ini satu pengkhianatan. Ya. Tidak bersungguh menentang musuh Islam. Musuh Islam, dia tak boleh kita biarkan menguasai wilayah kaum muslimin. Apatah lagi orang yang menjadikan musuh itu sebagai kawan. Apatah lagi mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Maka kita kena kenal, kita kena tahu siapa yang dikatakan musuh Islam, ya. Maka ia memerlukan ilmu dan musuh tidak boleh dijadikan kawan. Kawan janganlah pula dimusuhi. Ini sudah terbaiklah. Ini kita pun dengar berita kisah bagaimana orang-orang yang bawa kebenaran, para pendakwah ditindas, dizalimi di banyak tempat dalam pelbagai keadaan.
Termasuklah juga kita kata di Malaysia berlaku juga ya kezaliman yang menimpa ke atas para pendakwah yang membawa kebenaran. Sebenarnya kita tidak boleh biarkan ya penganiayaan ataupun kezaliman ini berleluasa dan berterusan. Jadi apa lagi yang dikatakan menipu dan mengkhianati kaum muslimin ini, meninggalkan kepimpinan yang adil. Kata memimpin dengan adil. Adil ini dengan Islam, dengan syariat. Lalu semua ini termasuk dalam apa yang dikatakan sebagai pemimpin yang menipu kaum muslimin. Ini daripada Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Jadi itulah kalau kita nak ulas ni panjang. Catatan-catatan ni sebenarnya bagus untuk kita sharekan. Malah apa lebih membimbangkan lagi, Imam Nawawi dan Imam Al-San'ani melihat kesalahan pemimpin muslim yang menipu rakyatnya dikategorikan sebagai dosa besar. Jadi bila menipu, dosa besar. Apatah lagi tadi mengkhianati, itu sebab Nabi kata kalau sejengkal tanah tu pun kalau dia apa dia panggil ni tidak uruskan dengan betul, maka berat dosanya ya. Kalau dia mencuri, mengambil hak orang ramai, hak individu. Jadi kita tahu tanah ada yang milik orang ramai, ada tanah dah jadi individu dirampas dan dieksploitasi. Apatah lagi bersekongkol dengan musuh-musuh Islam, maka itu semua adalah dosa besar. Baik, dalam hadis Bukhari, ya, ancaman yang diberikan kepada pemimpin yang menipu, mereka diharamkan daripada mencium bau syurga. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan alam yahutha bi nasihatin illa lam yajid raihatal jannah." Tak ada seorang hamba yang diberikan tanggungjawab untuk melihara rakyat sedangkan dia tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik. Itu perkataan nasihat, itu maknanya tak melaksanakan dengan jujur, dengan telus, dengan amanah. Ya, itu dipanggil nasihat. Ya. Melainkan mereka akan diharamkan daripada mendapat ciuman syurga. Na'udzubillah. Kalau syurga pun tak boleh nak cium, apatah lagi nak masuk. Makna ini kiasan kepada mereka tak dapat masuk syurga. Kiasan dalam hadis. Apa ialah kita kata perkara yang terkait dengan mengatur urusan umat ni bukan satu perkara yang kecil, adalah perkara yang besar. Dan hari ini di zaman yang kita hidup ni, pengabaian terhadap tanggungjawab ini sedang berlaku dengan berleluasa. Maka kita kena ingatkan diri kita dan ingatkan kepada semua, termasuk para penguasa, bahawa amanah yang Allah berikan ni jangan dikhianati. Baiklah jemaah sekalian, dah hampir kepada masa kita nak penutup pula. Jadi dalam sesi penutup ni saya ingatkan lagi kita dengan apa yang Allah beritahu, iaitu jangan makan harta secara batil. Termasuklah tadi mengambil walaupun sejengkal hak kaum muslimin, merampok, mencuri, merompak ataupun salah urus ataupun kita kata mengkhianati amanah yang telah diberikan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 188, firman Allah Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan jangan kamu makan harta kamu di antara kamu itu dengan batil. Termasuklah yang dikatakan makan harta tadi itu dalam pengurusan tanah, mengambil hasil tanah, mengambil hasil bumi, sebagaimana yang kita bincang panjang tadi. Begitu juga Allah beritahu, watudlu
wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil itsm wa antum ta'lamun. Dan jangan kamu hulurkan juga dengannya kepada para penguasa supaya kamu makan sebahagian pecahan daripada harta-harta manusia. Dan kamu makan dengan dosa. Ini tadilah mengambil dengan dosa, mengambil dengan salah. Padahal kamu tahu perkara itu salah. Maka di sinilah yang kita perlu mempunyai ilmu bagaimana pengurusan ekonomi, bagaimana pengurusan tanah, pengurusan harta, pengurusan umat secara umumnya. Termasuklah kita kata bidang pendidikannya, bidang perundangan, mahkamah keadilan. Begitulah juga yang paling besar adalah pemerintahan negara, siasah politik. Dalam Islam semua tu ada perincian-perinciannya. Termasuklah bila dah kita kata kenegaraan tu Islam, maka dasar luar negara pun ada. Dasar luar negara Islam. Maka ini memerlukan ilmu. Kalau tidak dikaji, maka kita tak tahu. Dan bagi kita yang berpeluang untuk tahu ini, maka kita punya tanggungjawab bersama untuk membawa kebenaran ini kepada umat. Itu sebab Nabi SAW sampai pesan, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku ni walaupun satu ayat. Maka ilmu yang Allah telah turunkan, iaitu Al-Quran, sebenarnya ilmu yang datang dari Allah. Al-Quran ni adalah kitab yang terpelihara. Ini jaminan daripada Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, Allah kata, kamilah yang menurunkan peringatan itu, Al-Quran ini. Dan kami juga, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami bagi kitab Allah ni, peringatan ni, pihak yang menjaganya, memeliharanya. Alhamdulillah telah sampai kepada kita. Dan kita punya tanggungjawab pula untuk bawa kepada manusia lain. Tak kira Islam ataupun bukan Islam. Kenapa? Hari ini ramai kaum muslimin pun sendiri telah apa? Telah dijauhkan daripada Al-Quran. Telah dijahilkan daripada Al-Quran. Bahkan syariat yang Allah perintah supaya terapkan itu pun tak berlaku. Jadi peraturan-peraturan Allah yang meliputi semua bidang aspek kehidupan. Dan kita kena bersikap sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat, ya Allah. Baik jemaah sekalian, itulah dia pada malam ini perkongsian daripada saya, daripada hadis. Maka kita harap dapat kita ilmu dan kefahaman dan manfaat daripadanya. Mari kita tutup majlis dengan bacaan doa dahulu sebelum interaksi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah tadi sedikit perkongsian. Ada apa-apa persoalan